Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, sebelum kita memulakan topik yang kita akan belajar pada hari ini, Cikgu mau kamu mengimbas kembali apa topik yang kita telah pelajari sebelum ini. Baiklah, kita telah pun belajar mengenai maksud-maksud tamadun, konsep tamadun, dan beberapa tamadun awal yang telah wujud di dunia seperti tamadun Mesopotamia, tamadun Indus, tamadun Mesir Purba, dan tamadun Huanghe. Keempat-empat tamadun ini mengingatkan kita ataupun menunjukkan sebuah kemajuan sebuah tamadun yang menjadi inspirasi ataupun panduan kepada kehidupan dan kemajuan kita pada hari ini. Baik, hari ini kita telah pun masuk dalam bab yang baru yaitu peningkatan tamadun Yunani dan tamadun Rom. Namun, hari ini kita akan menyentuh tentang tamadun Yunani. Baik, adakah Anda pernah mendengar dengan tamadun Yunani sebelum ini? Ataupun adakah Anda pernah mendengar perkataan-perkataan Yunani dalam mana-mana berdasarkan pengalaman Anda? Sebelum ini kita juga pernah mendengar seperti ini. Menurut bahasa Yunani, perkataan ini bermaksud bla 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 bla. Menurut tokoh seperti Socrates mengatakan bla 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 bla. Tokoh Socrates adalah tokoh falsafah yang berasal daripada Yunani yang pernah mengatakan begini-begini. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa tamadun Yunani merupakan salah satu tamadun yang sangat unggul, sangat menjadi inspirasi kepada manusia pada masa kini. Jadi, tamadun Yunani ini dia berkembang pada tahun 1000 sebelum Masehi atau sehingga 800 sebelum Masehi lagi. Dia merupakan pencetus kepada perkembangan tamadun Eropa. Ya, bila kita dengar perkataan Eropa, kita dapat membuat imajinasi ataupun berdasarkan pengalaman yang kita nampak, Eropa adalah sebuah negara yang sangat besar, unggul, maju dari segi teknologi. Sebagai contohnya, bila kita tengok movie-movie orang-orang barat, bila sangat di luar jangkaan dan sudah berpandangan jauh apa yang terjadi kepada dunia. Contohnya movie-movie mesti yang kamu sudah tengok seperti Avengers Endgame, Spider-Man, Hulk, Iron Man, dan banyak lagi. Bila kamu tengok movie-movie seperti itu, para pemikiran orang barat sudah sangat jauh daripada imajinasi dorang masa kini. Baik, tamadun Yunani inilah yang mencetuskan perkembangan tamadun Eropa masa kini. Dan daripada tamadun ini, dia memberikan inspirasi dan panduan kepada kehidupan manusia yang lebih baik menerusi pelbagai pencapaian dalam pemerintahan dan bidang pentadbiran melalui pengenalan sistem demokrasi. Bila kita sebut pasal demokrasi, baru-baru ini kita juga baru menjalani pilihan raya. Jadi sistem demokrasi di negara kita adalah mengikut arus demokrasi ataupun yang diasaskan oleh tamadun Yunani. Mereka yang menubuhkan sistem demokrasi yaitu melalui pengundian daripada rakyat yang memilih pemerintah. Begitu juga dengan ekonomi yang baik, tamadun Yunani, sains dan teknologi, kesusastraan dan falsafah dan pendidikan. Mana ahli-ahli falsafah seperti Socrates, Descartes, dan banyak lagi. Oke, apa yang kita belajar dalam mengenai tamadun Yunani ini? Selain dia adalah menjadi inspirasi atau panduan daripada keunggulan tamadun Yunani, kita tengok di mana lokasi tamadun Yunani.
Baik, tamadun Yunani ini dia berkembang di semenanjung Greece. Greece ini adalah nama negara, yaitu Greece. Semenanjung Greece ini yaitu semenanjung Greece yang ini. Dia dikelilingi dengan laut dan dia menjadi satu kawasan yang panjang dan berhubung dengan tanah besar ini. Semenanjung Greece ini dia dikelilingi dengan Laut Aegean dengan Laut Mediterranean. Jadi, bila satu kawasan itu dia dikelilingi dengan laut, berbagai aktiviti boleh dijalankan. Dan tamadun Yunani ini, perkembangan dia seperti pulau-pulau yang bertaburan itu adalah negara-negara kota tamadun Yunani. Oke, bila kita tengok negara-negara kota ini, dia dikelilingi dengan laut, berbagai aktiviti yang boleh dijalankan seperti yang Cikgu cakap tadi. Jadi, tamadun Yunani mempunyai cuaca yang sederhana, yang mana dia menggalakkan lagi kegiatan seperti perdebatan dan sukan. Perdebatan inilah orang-orang Yunani sering buat yang menjana lagi pemikiran yang lebih kritis. Daripada perdebatan itulah yang menyebabkan mereka dapat berfikiran lebih maju, bagaimana untuk memajukan negara daripada perdebatan yang mereka buat. Dan juga kegiatan sukan. Tamadun Yunani sangat terkenal dengan sukan, yaitu sukan Olimpik adalah salah satu sukan yang mereka asaskan sendiri, yang mana sukan untuk memperingati pemerintah mereka yaitu Zeus. Oke, seterusnya seperti yang teacher cakap tadi, tamadun ini dia dikelilingi dengan laut yaitu pulau-pulaunya, yang menyebabkan mereka dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang sangat baik. Dan orang-orang Yunani ini dikenali sebagai pelayar yang handal. Jadi, pelayar yang handal ini, orang-orang Yunani banyak yang mengembara dan mengetahui dengan negara-negara luar. Oke. Tamadun Yunani sangat terkenal dengan negara kota ataupun dikenali sebagai polis. Bukan polis Ivo yang movie kamu tengok tuh, ataupun polis yang jalan-jalan di bandar tangkap orang, ataupun polis yang kamu nampak, ataupun pekerjaan. Bukan. Polis ini ialah panggilan bagi negara kota, bagi tamadun Yunani. Polis merupakan gabungan 3 komponen yang mesti mempunyai bandar utama, yang ada bandar kecil dan juga bahagian di luar, yaitu bahagian kampung. Polis ini bukan sahaja ibu kota, dia juga menjadi tumpuan masyarakat untuk menjalankan ekonomi dan sebagainya. Baik, di tengah-tengah polis ini terdapat Akropolis. Akropolis ini ialah lokasi yang strategik dan dilindungi dengan kubu. Dia sangat strategik dari segi keselamatan, pentadbiran, dan komunikasi yang dilengkapi dengan rumah-rumah ibadat, bangunan kerajaan, istana, dan golongan rumah bangsawan. Maksudnya golongan-golongan bangsawan ini golongan orang-orang yang kaya, yang berharta. Jadi semua mereka ini tinggal di dalam Akropolis ini. Bila kamu tengok dalam gambar, dia telah pun dikelilingi dengan kubu yang menjadikan kawasan ini selamat di dalam sebuah kota itu. Baik, terdapat 3 negara kota ataupun 3 polis yang terkenal dalam tamadun Yunani, seperti Athens, Corinth, dan Sparta. Banyak lagi negara-negara kota, namun ketiga-tiga negara ini adalah yang terkenal. Apakah ciri-ciri utama polis ataupun negara kota? Jadi,
dia mestilah mempunyai penduduk yang ramai dan mempunyai wilayah yang sangat luas. Sebagai contohnya di Athens, negara kota yang paling ramai penduduk yaitu sebanyak 40.000 orang. Manakala di Sparta pula 16.000 orang dan di Korinth 10.000 orang. Jadi, Sparta adalah negara kota yang paling luas, yaitu mempunyai 8.400 km persegi. Seterusnya di Athens 2.650 km persegi dan Korinth 880 km persegi. Selain Akropolis, terdapat juga kawasan lapang yang dikenali sebagai agora ataupun tempat pertemuan dan juga pasar awam. Agora ini adalah tempat pertemuan masyarakat tamadun Yunani ataupun pasar awam. Jadi kamu bayangkan kawasan yang lapang ini, dia dipenuhi dengan orang-orang Yunani yang berdagang, berdagang, menjalankan aktiviti jual beli di sana seperti pasar malam yang kamu nampak di kawasan kamu sendiri. Dia juga mempunyai kawasan-kawasan pertanian dan peternakan. Baik. Sebelum itu, polis ini juga mereka menganggap satu kurniaan yang dibagi oleh dewa. Jadi, bila mereka menganggap polis ataupun negara kota itu suci, jadi mereka mestilah bekerja sama untuk menjaga sebaik-baiknya negara kota mereka, terutama sekali daripada ancaman kuasa luar. Jadi setiap warga negara ataupun penduduk juga mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan di setiap negara mereka itu, negara kota. Dan sikap itulah yang mendorong mereka untuk sentiasa bekerja sama, saling mempunyai hubungan yang rapat dan baik di setiap rakyat dia untuk mempertahankan negara mereka itu. Macam juga di negara kita sendiri, kita perlu menjaga negara kita Malaysia, kita perlu bersatu padu dalam kita mempunyai perpaduan kaum, mempunyai tanggung jawab masing-masing dan semangat patriotisme kita itu untuk menjaga kita punya negara masing-masing. Begitu juga dengan anggapan mereka bahwa negara kota ataupun polis ini adalah satu pemberian dewa, satu kurniaan dewa. Oke. Kita sudah pun mengetahui di mana kedudukan tamadun Yunani dan apakah isi kepada tamadun Yunani yang kita perlu tahu. Apakah kepentingan polis kepada tamadun Yunani? Ataupun seperti yang teacher cakap tadi, penduduk Yunani dia menganggap polis adalah tanah suci kurniaan dewa. Jadi, apakah kesan daripada tindakan tersebut? Oke. Untuk soalan ini, teacher kamu pikir sendiri.